Tapi kalau gabungan di antara PH dan BN dengan ada transferability of vote yang tinggi di antara kedua-duanya, PH plus BN berpotensi untuk menang 53 kursi daripada 56 kursi. Sepatutnya untuk PH mengekalkan 40 kursi itu sebenarnya agak mudah lah, saya boleh kata begitu, kerana tanda-tandanya ialah yang paling kuat menyokong dan menerima realiti kerajaan perpaduan ini adalah penyokong PH. Terutamanya penyokong di kawasan bandar dan separa bandar. InsyaAllah melihat kepada data awal, sebelum kita dapat data rasmi daripada SPR, tapi berdasarkan data awal itu, kita sepatutnya boleh mempertahankan 40 kursi. Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang sebenarnya banyak bergantung kepada prestasi kerajaan persekutuan melebihi faktor-faktor lain. Kerana ketiga-tiga pengundi di negeri ini adalah pengundi yang betul-betul paling celik ekonomi. Dari segi kan, jadi dia soal bread and butter ni, ini pengundi ekonomi sebenarnya. Saya yakin keadilan dan PH akan mempertahankan Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang. UMNO menang cantik-cantik je 30. Dia tak menang 25, dia tak menang 40, kan 30. Dan dengan PH ada 82 campur dengan warisan semua, nak tak nak, kalau nak bentuk kerajaan nak kena juga dengan UMNO kan. Jadi memang akan ambil masa dan gerakkan jentera kita supaya persediaan pilihan raya itu boleh bermula sebaik saja selepas tahun baru Cina. Yang luar lagi kuat daripada sini kan. Jadi insyaAllah kita sudah ada jadual persediaan pilihan raya yang lengkap, dan oleh kerana persediaan pilihan raya keadilan sebelum ini juga adalah menggunakan form, menggunakan data dan sebagainya, dari segi keupayaan kita untuk menggerakkan jentera itu insyaAllah adalah lebih cepat, saya ingat, berbanding dengan sebelum-sebelum ini. Sebab itu macam saya sebut dalam ucapan tadi, saya yakin keadilan dan PH akan mempertahankan Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang. Soalnya ialah contohnya kalau di Selangor ini, sebab kita dah terlalu biasa dengan super majority. Jadi kalau tak dapat super majority itu, dia kadang-kadang mungkin dianggap sebagai kekalahan. That's actually not true lah kan. Jadi insyaAllah melihat kepada data awal, sebelum kita dapat data rasmi daripada SPR, tapi berdasarkan data awal itu, kita sepatutnya boleh mempertahankan 40 kursi. Jadi dari segi margin untuk mempertahankan Selangor itu agak besar dan selesa. Tapi kita pun tak nak selesa. Sebab itu kita nak bermula awal, dan sasaran macam saya sebutkan tadi ialah supaya kita dapat antara 45 ke 47 kerusi daripada 56. Jadi dan saya beranggapan bahawa dengan masa yang ada, dengan beberapa kelebihan yang ada di sebelah keadilan dan PH, terutamanya ialah memandangkan kita mempunyai pengaruh dan tanggungjawab untuk memperbaiki keadaan ekonomi rakyat dalam tempoh 4-5 bulan akan datang. Jadi saya ingat kelebihan-kelebihan ini boleh digunakan oleh jentera kita dan persediaan kita supaya kita boleh mencecah 45 ke 47 kerusi untuk PH di Selangor. Ada soalan? Amir? Belum bermula. Kita memang akan buat keputusan itu. Maksudnya di sebelah PH pun kita kena buat keputusan itu, di sebelah Barisan Nasional pun kena buat keputusan itu, because
Saya ingat setakat ini gambarannya ialah akan ada kerjasama pilihan raya di antara PH dan juga BN masuk dalam pilihan raya di 6 buah negeri ini. Tapi proses itu saya ingat kita juga bergantung kepada perkembangan yang berlaku dalam UMNO sekarang, kerana UMNO sekarang sedang melalui perhimpunan atau UMNO, kemudian besar kemungkinan akan melalui pemilihan dan sebagainya. Jadi kita juga tertakluk kepada proses dalaman UMNO yang di luar kawalan kita. Tapi di pihak PH contohnya, kita akan terus membuat persiapan dengan sasaran supaya PH akan boleh mempertahankan ketiga-tiga negeri ini dengan sasaran-sasaran yang saya sebut tadi. Dan untuk Kedah contohnya, untuk PH mempertahankan kerusi-kerusi tradisional kita. PKR contohnya ada 5 kerusi tradisional, DAP ada 1-2, Amanah ada 1-2 kerusi tradisional kan. Jadi sementara kita menunggu proses dalaman UMNO itu berlangsung dan itu tertakluk kepada keputusan dan juga perkembangan dalam UMNO, kita akan teruskan dengan persiapan pilihan raya kita seperti biasa. Okey, saya nak tambah sikit lagi. Tadi saya tengok dah ada orang report agak mislead. Apa yang saya sebutkan ialah berdasarkan keputusan pilihan raya pilihan raya 2005, pilihan raya ke-15, kita Pakatan Harapan secure dalam 40 kursi. Tapi kalau gabungan di antara PH dan BN dengan ada transferability of vote yang tinggi di antara kedua-duanya, PH plus BN berpotensi untuk menang 53 kursi daripada 56 kursi. So itu yang saya kena jelaskan, sebab kadang-kadang ada reporting kita yakin 53. Itu memang betul yakin tu, tapi yang saya sebutkan tadi itu yang Saudara Amir sebut tadi ialah if you take a simple maths, maksudnya simple maths daripada keputusan Piala 15 yang lepas, kita convert ya. Kita combine, ambil undi PH campur undi BN, sebenarnya PH dan BN combine menang 53 kursi di Selangor. But of course kita kena tengok macam mana sentimen rakyat dalam 6 bulan akan datang. Dia ada isu transferability of vote, sama ada yang dulu undi BN itu akan undi PH tidak, ataupun yang undi PH itu akan undi BN ke tidak kan. Jadi yang itu yang kita ada masa yang mencukupi sebenarnya untuk 4-5 bulan ini untuk kita mengetahui keadaan itu, di samping berkempen, di samping memastikan pelaksanaan beberapa perkara di peringkat persekutuan di Selangor. Sebab itu saya ingat kalau sasaran 45-47 itu sebenarnya realistik. Kalau ikutnya, kalau ikut cara PAS dan PN lah, dia tengok keputusan aritmetik pilihan raya tu buta-buta je, boleh menang Malaysia contohnya kan. Jadi kalau ikut yang itu, memanglah kalau campur dua terus BN dengan PH, sebenarnya 53 lah. But you have to allow some room kalau ada perubahan. Kita pun kena pastikan, terutamanya soal vote transfer dululah. Yang itu kita hanya boleh tahu dalam 3-4 bulan akan datang, bila survey yang dibuat bulanan itu yang secara khusus cuba mengkaji sama ada berapa peratus vote transferability di antara BN pada PH dan PH pada BN. Then we will be able to know better. Tapi secara asasnya, saya nak tambah sikit lagi, rakyat agak selesa dengan unity ini sebab ada stability. Cuma adakah dia akan transfer dalam vote, itu kita kena semak. Itu sebab itu kajian kita perlukan lagi, termasuk rangka perbincangan dan sebagainya. Okey, soalan. Ni ada apa tu, dia orang buat night club ke apa kata? Oh, ada bas ke? Oh, ada wedding. Beri kelebihan kepada PN, pada BN. Oh, maksudnya di Padang Serai PH tak menang, tapi di Tioman BN. Okay. Yeah. Sebab itu yang macam kami sebut tadi,
Sebab itu maksudnya vote transferability. Ya, kita belum tentu lagi contohnya vote transferability itu bagaimana. Tapi kalau nak dibuat kesimpulan 100% berdasarkan keputusan Padang Serai dan Tioman pun tak boleh juga, sebab it's not apple to apple kan. Setiap kursi itu unik mengikut keadaan masing-masing. Malah kalau nak bandingkan Selangor dengan Padang Serai atau Selangor dengan Tioman pun susah lah. Dia tak boleh buat lah kan. Sebab itu kita ambil langkah yang lebih realistik. Sebab itu bila saya kata sasaran itu, saya tak kata 53, 54 dan sebagainya kan. Kita kata mengambil kira ada faktor vote transferability. We think that untuk kita lonjakkan daripada 40 yang PH menang on our own, 40 dalam PRU yang 15 ke 45 ke 47 itu adalah sasaran yang realistik. We will know better dalam tempoh 3-4 bulan akan datang the vote transferability. Setakat ini kalau kita tengok kepada ialah beberapa kaji selidik yang berasingan, setakat ini menunjukkan bahawa pengundi PH yang menerima dengan baik gabungan ini. Jadi hypothetically sepatutnya untuk PH mengekalkan 40 kursi itu sebenarnya agak mudah lah, saya boleh kata begitu, kerana tanda-tandanya ialah yang paling kuat menyokong dan menerima realiti kerajaan perpaduan ini adalah penyokong PH, terutamanya penyokong di kawasan bandar dan separa bandar, yang faham contohnya, sebab kita faham lah, yang faham tentang keperluannya, faham tentang dasar yang nak dibuatnya. Jadi dari segi itu, dalam keadaan PH sudah pun, kalau ikut PRU 15 yang lepas, menang 40 kursi on our own di Selangor, risiko yang kita belum tahu lagi, maksudnya ialah ketidaktentuan itu lebih kepada berapa banyak undi UMNO yang boleh dipindahkan kepada PH. Not so much berapa banyak sama ada pengundi PH itu akan menyokong PH ataupun PHBN. Jadi sebab itu sedikit sebanyaklah kita nampak yang berlaku di Tioman itu sedikit sebanyak, maksudnya shift itu kerana pengundi PH di Tioman memang shift kepada BN kan. So I think it will get better, kerana saya pun faham kedudukan untuk menerangkan kepada akak umbi itu, tugas itu lebih rumit untuk UMNO berbanding dengan PH. PH memang agak mudah lah untuk kita meyakinkan akak umbi kita, dan pada masa yang sama memang akak umbi kita menerima baik cadangan dan juga realiti ini. The challenge ataupun yang akan tentukan sama ada menang 45 ke, menang 47 ke, menang 53 ke, ialah berapa banyak kita boleh transfer dan yakinkan pengundi BN sebelum ini untuk mengundi gabungan kerjasama pilihan raya antara PH dengan BN. Tapi pemilihan UMNO nanti pun akan mempengaruhi juga sasaran itu. Saya tak boleh nak kata lah sama ada pemilihan UMNO ke apa semua tu, sebab akhirnya ialah pandangan saya lah akhirnya ialah prestasi keadaan negara dalam 3-4 bulan ini. Dan prestasi keadaan negara itu sebenarnya yang lebih banyak mempengaruhinya ialah prestasi keadaan persekutuan. Jadi sebenarnya bagi saya keputusan PRN yang akan datang ini, terutamanya di Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang, sebenarnya banyak bergantung kepada prestasi kerajaan persekutuan melebihi faktor-faktor lain. Kerana ketiga-tiga pengundi di negeri ini adalah pengundi yang betul-betul paling celik ekonomi.
dari segi kan, jadi dia soal bread and butter ni ini pengundi ekonomi sebenarnya. Dia tidak sangat adalah yang biarlah terpengaruh dengan sentimen, tapi selalunya faktor yang paling mempengaruhi keputusan pengundi di Selangor, di Negeri Sembilan dan juga di Pulau Pinang adalah faktor ekonomi. Jadi kalau nak ditanya adakah faktor pemilihan UMNO itu sebenarnya faktor itu sudah tentu semua yang berlaku dalam UMNO akan ada kesan sedikit sebanyak. Tapi faktor yang lebih dominan ialah prestasi kerajaan persekutuan. Prior to the election, you mentioned that you filed an election petition against Bangko punya constituency. What was the status of it? I don't think we will proceed with that. Sebabnya ialah fokus kita 4-5 bulan ini is really to manage the economy. Kan? Jadi dan kita juga contohnya akan berhadapan dengan pilihan raya negeri-negeri. I don't want to drag the party resources and the leadership focus itu kepada perkara yang dalam pilihan raya yang lepas, walaupun sebenarnya we can, kerana benda itu agak jelas section pilihan raya tu. Dan juga salah satu sebabnya ialah kerana saya tak nak memanjangkan soal ucapan-ucapan yang berbau perkauman itu yang diucapkan oleh Tan Sri Muhyiddin masa dia kempen. Soal Kristian, Yahudi semua tu, I think kerana itu akan memberi ruang kepada lebih banyak polemik pasal perkauman agama semua. I think we want to focus on managing. Sebab itu kalau rakan media tengok, saya tak banyak sangat menjawab pasal polemik politik yang dibawa oleh Perikatan Nasional. I think we want to let our performance in government dekat Selangor, dekat Persekutuan speak for ourselves and focus on bread and butter issues, terutamanya kerana pengundi-pengundi di Selangor ini dan Negeri Sembilan dan Pulau Pinang are economic voters kan. Untuk contohnya PRN yang akan datang, I think we will prepare beforehand to make sure that laporan pilihan bantahan kepada SPR itu dibuat terus semasa kempen pilihan raya. Because election petition ni is an after process semua kan. Jadi now we know that peraturan pilihan raya itu jelas mengenai ucapan-ucapan yang berbau perkauman yang memecah belahkan itu. Kita akan latih jentera kita dan bagi arahan secara jelas. Jadi saja buat laporan kepada SPR yang I think is more beneficial to do that daripada kita file petition pilihan raya. But it's not something that we will let go lah. I think it's important to use segala ruang yang ada dalam peraturan pilihan raya sekarang untuk kita mengelakkan berlakunya kembali polemik perkauman yang keterlaluan seperti yang berlaku dalam pilihan raya yang lepas. Jelas. Tapi tadi Pak Yang kata PN dah jadi kawan sekarang. Tapi dalam permohonan Agung UMNO baru lagi dia kata PN masih lagi musuh tapi bekerjasama sahaja dalam kerajaan. Saya rasa akan ambil masa untuk orang mencari rhythm, parti masing-masing mencari rhythm kan. Sebab itu masa awal selepas penubuhan kerajaan perpaduan kan, memang saya sebut extraordinary circumstance that creates extraordinary result kan. Kerana UMNO menang cantik-cantik je 30. Dia tak menang 25, dia tak menang 40 kan 30. Dan dengan PH ada 82 campur dengan warisan semua, nak tak nak kalau nak bentuk kerajaan nak kena juga dengan UMNO kan. Jadi memang akan ambil masa dan pandangan itu ada macam-macam pandangan. Pandangan pimpinan UMNO saya ingat setakat ini kalau melihatkan kepada ucapan Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mahmad Hassan, pandangan itu jelas melambangkan hasrat kerjasama kerajaan perpaduan.
Dan kalau tengok ada peralihan yang besar dari segi orang kata mesej yang dibuat oleh pimpinan UMNO kali ini kan, contohnya membayangkan bahawa strategi yang sebelum ini yang menyerang KAP, strategi itu tidak lagi boleh dipertimbangkan ke depan kerana dia tidak menguntungkan UMNO. UMNO mesti menjadi parti yang sederhana di tengah, yang jadi semua ini sebenarnya adalah isyarat-isyarat daripada pimpinan UMNO yang bagi saya secara jelas melambangkan intipati dan hasrat kerajaan perpaduan. Sudah tentu dia ambil masa juga untuk perkara itu diterangkan secara dalaman, baik dalam UMNO, baik juga di dalam Pakatan Harapan. Kami pun masih lagi ada orang maki bawah tu kan. Ada je orang yang tak berpuas hati, dia rasa macam biasalah. Jadi saya ingat kita biarkan proses itu berlaku, tanggungjawab pimpinan gabungan masing-masing. Sebab itu saya kata UMNO perlu melalui proses itu dan kami tak nak campur tangan. Mereka ada cabaran mereka untuk memastikan aspirasi pimpinan itu sampai ke bawah. Kami pun ada cabaran kami. Cuma lebih mudah di pihak kami lah kerana pengundi dan penyokong Pakatan Harapan ini lebih memahami keperluan kenapa kita perlu bersama dalam kerajaan perpaduan. Dalam UMNO itu masih lagi saya ingat sedikit panjang masa untuk mereka. Tapi UMNO dengan PAS 60 tahun lagi teruk daripada UMNO dengan PH belum ini. Boleh je pula kan semua fakat nasional dan sebagainya kan. Jadi politik ini semuanya melalui proses. Bagi saya asalkan landasan yang membawa kepada UMNO dan Pakatan Harapan bersama, landasan itu adalah untuk kepentingan rakyat dan program-program kerajaan itu akhirnya diterjemahkan ada kesan kepada rakyat. Yang itu yang akan lebih mudah meyakinkan anggota UMNO, lebih mudah meyakinkan anggota Pakatan Harapan dan lebih mudah mendapat restu dan dukungan daripada rakyat dalam pilihan raya akan datang dalam 3-4 bulan. Sebab itu saya kata tadi, faktor paling besar sebenarnya ialah prestasi kerajaan persekutuan. Tapi kalau ada perubahan dalam pimpinan UMNO, macam mana kedudukan kerajaan paduan? We'll cross the bridge when we are there. Cuma sebab kalau tidak dia jadi spekulatif kan, nanti seolah-olah PKR pula cuba-cuba nak campur tangan dalam urusan UMNO lah. Tapi semasa kita membentuk kerajaan, kita menandatangani perjanjian dan kita merundingkan rundingan itu berlaku, prinsipnya ialah pertukaran pimpinan di dalam parti masing-masing sepatutnya tidak mempunyai kesan kepada kerajaan perpaduan kerana komitmen itu ialah komitmen oleh parti masing-masing dan pimpinan pada ketika itu telah pun mendapatkan keputusan muktamad di peringkat parti mengikut proses membuat keputusan mereka. Jadi UMNO dah melalui proses itu sebelum dia menyertai kerajaan perpaduan, Pakatan Harapan pun dah buat. Jadi kalaupun ada pertukaran kepimpinan dalam UMNO contohnya, mereka akan melalui proses itu kecuali contohnya anggota UMNO membuat keputusan yang lain. Kan? Jadi tapi kalau ada pertukaran pimpinan yang baru, hypothetically dalam UMNO kan, dia kena melalui balik proses membuat keputusan itu dalam UMNO kalau dia nak buat keputusan yang berbeza daripada yang ada sekarang. Sebab itu pandangan saya lah, apa pun keputusan pemilihan UMNO nanti, saya harap dia tidak akan ada kesan kepada kerajaan perpaduan kerana itulah intipati dan juga semangat semasa kita menandatangani perjanjian kerajaan perpaduan. Kerana UMNO, BN, Pakatan Harapan, parti-parti lain, GPS yang ada dalam kerajaan perpaduan bersetuju 100% satu kali. Kita perlukan kerajaan yang stabil untuk rakyat. Kita tak boleh dah go through
Lepas ni tiap 2 tahun siapa nak bertukar semua ni, kita akan ada kesan yang cukup teruk kepada rakyat. Kalau tak suka 5 tahun, pilih balik tukar. Tapi we need 5 tahun ini untuk supaya bagi peluang kepada dasar-dasar yang dibuat itu mula ada kesan. Jadi tempoh yang berlaku 4-5 tahun yang lepas, negara hilang hala tuju. Kerana kalaupun kerajaan baru tu, Perdana Menteri baru masuk, dia nak suruh buat sesuatu, orang negara pun rasa ni lama mana dia kekal ni, lepas ni benda baru pula, kan. Jadi kita dah kehilangan 5 tahun. Semangat itu yang menjadi orang kata ikatan paling kuat kepada BN, kepada PA, GPS, JRS, warisan dan parti-parti lain. Jadi sebab itu saya tak rasalah kalau ada perubahan dalam pimpinan UMNO, dia akan merungkai perjanjian itu, kerana perjanjian itu diikat oleh semangat yang lebih atas daripada kepentingan parti masing-masing. Maknanya perubahan tu ada dalam perjanjian tu lah. Tak, proses itu memang dah secara jelas ada dalam perjanjian. Maksudnya bila BN menandatangani perjanjian kerajaan perpaduan itu adalah sudah pun melalui proses dan mewakili suara anggota-anggota UMNO. Jadi contohnya kalau ada pertukaran kepimpinan, dia tak boleh buat ikut suka dia je, saya nak begini. Dia sebenarnya kena melalui balik semua proses itu, daripada anggota UMNO kepada bahagian UMNO, kepada MPP, kepada Perhimpunan Agung UMNO, kan, dengan ahli-ahli parlimen semua, kan. Jadi itu kalau berlaku, dan kita akan melalui seperti biasalah. Tapi oleh kerana prosesnya begitu, saya tak rasa kalaupun ada perubahan kepimpinan UMNO, saya tak rasa itu akan mempengaruhi contohnya kerjasama ataupun pandangan UMNO sebagai parti kepada kerajaan perpaduan.